Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan yang dihadir pada malam yang mulia ni, alhamdulillah syukur kepada Allah Taala kerana kita dapat menyambung kembali kuliah kita, dan pada malam ni masih lagi membincangkan tentang adab-adab dalam berdoa. Ya, terapi diri dengan amalan Nabi SAW. Bagaimanakah cara Nabi berdoa hingga dimakbulkan? Bagaimanakah adab-adabnya, panduannya? Ya, Muslim Hasan al-Wasalan. Jangan lupa ya, tolong share pada teman-teman kita yang lain waktu berehat, waktu malam ni. Moga-moga Faisal Ikram, moga yang hadir ni dapat sama-sama amalkan. Penting sangat topik saya nak cerita pada tuan-tuan. Alhamdulillah semua ya. Barakallahu fikum. Baik, berkata qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi bid daraini, berkata pengarang, moga Allah memberkatinya, menggunakan rahmat yang banyak buatnya, iaitu yang telah kita pelajari. Karangan kitab ini merupakan karangan seorang Al-Imam Al-Humam Al-Malik Al-Jalil Al-Mu'azzam Al-Mifdal, siapa namanya? Sayyid Muhammad Siddiq Hasan Khan Malik Buhbal. Ini merupakan seorang ulama yang bertaraf raja. Ya, beliau telah berkahwin dengan seorang perempuan bertaraf Maisuri, dan kemudian mereka telah pun menggunakan segenap kekayaan yang digunakan Allah untuk mereka ini bagi tujuan menyebarkan Islam. Ulama ni keturunan Rasulullah SAW, dan berasal daripada bumi India. Ialah keturunan Rasulullah ni banyak berhijrah ke seluruh dunia, maka telah menyebarkan Islam di India. Dia ni bertaraf raja, tuan-tuan sekalian ni. Siapa kata raja tak boleh nak mengamalkan Islam? Lagi banyak kekayaan, lagi banyak peluang untuk melakukan ketaatan, insya-Allah. Khadijah ya. Tidak saudah dan wassalam. Terima kasih. Yang lupa share pada teman kita yang lain tau. Bagi komen-komen yang menarik. Rohana Abdullah, moga lega hati saya, tak adalah bercakap seorang ni. Zain Khamis, terima kasih. Asma Abdul Karim. Ya, kita masih lagi bincangkan daripada kitab Nuzul Abrar bil Ilmi Ma'thur minal adiyati wal azkar. Ini merupakan satu kitab yang istimewa, menceritakan kelebihan doa-doa Rasulullah SAW, terapi cara Nabi SAW. Terima kasih. Barakallahu fikum. Terima kasih Rohana ya. Baik, semalam kita dah belajar tentang kepentingan bersalawat ke atas Nabi dan memuji Allah SWT. Terima kasih Lina Mukmin ya. Barakallahu fikum. Dan kita juga telah pelajari bagaimana pentingnya mengangkat tangan sebagai tanda tawaduk dalam doa yang kita amalkan itu. Bahkan pada waktu malam digalakkan kita untuk mengangkat tinggi tangan kita seperti itu. Kalau waktu siang madai seperti ini, setinggi bahu kita. Ini adalah amalan Nabi kita SAW, dan banyak bukti yang telah kita bincangkan semalam. Saya baca sikit lagi untuk kita ingat tentang bagaimana Nabi SAW ketika berdoa. Waqad haqqaqna hadhihi al-mas'alah fi mu'allafatina tahqiqan wadihan la sitrata alai, kama qala Kasalani fi irsyad sari syarah sahih Bukhari. Istihbab ar-rafa' fi sa'ir al-adiyah rawahu Shaykhan wa ghayruhuma, wa hadith Anas fi sahihaini la yurfa'u illa fi istisqa muawwal ala annahu la yarfa'uhuma raf'an balighan. Ada satu hadis mengatakan bahawa Nabi tidak mengangkat tangan ketika berdoa melainkan istisqa, iaitu sembahyang minta hujan. Hadis ini riwayat daripada Malik bin Anas. Ya, maafkan saya, daripada Anas bin Malik. Tapi kata para ulama dalam menjelaskan perkara ini, contohnya dalam Isyarah Sari, oleh Imam Al-Hafiz Al-Qastalani. Barakallahu fikum. Terima kasih yang hadir pada malam ni, yang tolong share pada teman yang lain. Sabah tak berapa jelas. Yang lain jelas tak? Yang lain jelas ke? Cuba jawab pada saya. Jelas tak? Siti jelas tak? Kalian yang berada dekat KL ni, kat Semenanjung, kat Perak ke, kat mana-mana ke, dengar ke? Jelas tak? Cuba jawab. Syafiqah Muhammad, Mariati, Rohana, tolong jawab. Jelas tak? Muhammad Faizal, ya, Fazil Ahmad, barakallahu fikum. Ya, Rohana Abdullah, jelas dengar Cuba jawab sekejap. Jelas tak? Kedah jelas. Terima kasih Syafina, terima kasih, barakallahu fikum. Suraya Harun, terima kasih jelas tak? Singapura clear, alhamdulillah. Al-Zaidah ya, Abdul Muhaimin, barakallahu fikum. Baik. Jadi ada hadis yang mengatakan bahawa Nabi SAW berdoa, jelas. Terima kasih Saidah ya. Ada hadis menunjukkan bahawa kucing pun jelas. Terima kasih. Sabar, ada apa? Ada gibut ke agaknya? Aminah Haji Kamil.
gambar jelas. Terima kasih ya. Jadi ada hadis mengatakan bahawa Nabi mengangkat tangan hanyalah ketika ampang penjelas. Terima kasih Zamia. Ketika Nabi mengangkat tangan itu dalam hadis riwayat Anas bin Malik. Ya, Nusida PD penjelas. Terima kasih barakallahu fikum ya. Jadi yang dimaksudkan kat sini adalah Nabi mengangkat tangan yang begitu tinggi sekali. Ya, maksud yang telah dikemukakan itu. Terima kasih Nafizah Ishaq. Maksud Nabi mengangkat tinggi itu yang dimaksudkan oleh Anas bin Malik. Dalam semua doa Nabi memang baginda mengangkat tangan sebagai itu menunjukkan tawaduknya baginda sallallahu alaihi wasallam dalam berdoa. Jadi pun kita kena amalkan perkara yang sama. Ya, baik. Cuma pada hari Jumaat saja ada khilaf di antara mengangkat tangan ataupun tidak ketika kita mendengar doa diungkapkan. Pening jelas, Moska. Terima kasih Rafai Bujang, kucing pun jelas. Barakallahu fikum. Terima kasih ya. Jadi mengangkat tangan ni seperti contohnya ketika Nabi SAW lamma ba'atha jaishan fihim Ali radhiyallahu anhu qailan Allahumma ya. Nabi mendoakan untuk Sayyidina Ali ketika memimpin tentera, maka Nabi telah mengangkat kedua tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa qad jama'a an-Nawawi fi syarah al-Muhazzab nahwan min 30 hadisan fi zalika min as-sahihaini wa ghairihima wal Munziri fi juz'un intaha wal hasil istihbab ar-rafa' fi kulli du'a ila ma ja'a muqayyadan lima yaqtadi adamahu ka du'a'i ruku' wa sujud wa nahwuhuma wallahu a'lam. Dalam banyak keadaan menunjukkan bahawa Ismail ngasih barakallahu fikum, menunjukkan bahawa Nabi sentiasa mengangkat tangan baginda sallallahu dalam doa, kecuali ketika rukuk dan sujud, maka itu tertakluk kepada pelaksanaan rukun-rukun fi'li yang berlaku. Ya, Muazzez Abdullah barakallahu fikum. Lagi apa dia? Wa minha at-ta'addub wal khusyu' wal maskana wal khudu' wa hadha al-maqam ahaq al-maqamat bi hadhihi al-awsaf li'anna al-mad'u huwa rabbul ilm rabbul alam wa khaliq wal khalqi wa raziqul kulli wa fi dhalika tasabbub lil ijaba li'anna al-'abda idha khasha'a wa khada'a rahimahu rabbuhu. Jadi antara panduan dalam berdoa lagi supaya terapi yang kita lakukan ni untuk penyelesaian isu-isu peribadi di kita keluarga berlaku sebagaimana yang kita harapkan, iaitu dalam berdoa ni kena ada adab, kena khusyuk, kena merendahkan diri. Khudu' ni maknanya kita merendah diri kita, meyakini bahawa yang sedang kita minta itu yang Maha berkuasa. Inama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya, Farul Azrin barakallahu fikum. Terima kasih Wahidah Waka yang kirim star kat saya ya. Belanja saya star malam ni. Terima kasih. Jadi hendaklah kita berdoa dalam keadaan penuh adab, kesopanan, tawaduk, khudu', maskana. Ini berarti kita minta kepada Allah dalam keadaan penuh kesopanan. Ya, kita orang Melayu pula terkenal dengan masyarakat yang bersopan santun. Baik. Lagi apa lagi? Wa minha an yas'al Allah bi asma'ihi al-'izam al-husna wal ad'iyati al-ma'thura wa yadullu 'ala dhalika qaulullah 'azza wa jalla walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Lagi kita dalam berdoa ni sebutlah nama-nama Allah yang kita belajar, itu asma'ul husna. Ya Razak, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Arhamar Rahimin. Pujilah Allah SWT dengan nama-nama yang ada itu, kerana Allah sendiri telah menyatakan walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang sangat mulia, maka mohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama tersebut. Baik. Satu hari Nabi SAW telah pun mendengar seorang lelaki, sami'a rajulan yaqul Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala laqad sa'alta Allah bil ismi alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Satu hari Nabi mendengar seorang sahabat berdoa, ya, dengan doa yang dimulakan Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka bila mendengar doa ini diungkapkan oleh sahabat itu, padahal Nabi tak pernah ajar doa macam tu, Nabi memujinya. Nabi bersabda kepadanya bahawa engkau telah minta kepada Allah dengan nama Allah yang paling mulia, yang kalau engkau sebut dengan kaedah begitu, pasti doa engkau akan dimakbulkan. Jom belajar sama-sama tuan-tuan. Kita tak belajar, betul tak? Kita ulang balik semua macam mana? Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad
Allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, amalan doa ni seperti riwayat daripada Tirmizi dengan sanad yang sahih. Baik. Terima kasih yang tambah lagi. Doa kita supaya mampu jauhi perkara yang syubhat, perkara yang haram, rasuah dan sebagainya. Betul ya? Bagi yang nak doa ni boleh masuk dalam Telegram sahabat Ustaz Hazan tau. Ada sahabat yang mulia yang tolong catatkan doa ni, nanti kita boleh hafaz sama-sama. Pergi kat mana? Telegram sahabat Ustaz Hazan Kat situ ada doa-doa, nota-nota ni pun dicatat oleh mereka yang salih-salihah ni. Ya, cuma batuk saya saja tak dicatat. Yang lain habis semua dicatatnya. Aminah Isa barakallahu fikum. Terima kasih ya. Okey. Lagi apa? Lagi antara doa Nabi SAW iaitulah wa minha at-tawassul ilaihi subhanahu bil anbiya wa yadullu alaihi ma akhrajahu Tirmizi min hadis Utsman bin Khaif anna a'ma ata ila Nabi SAW faqala ya Rasulullah ud'u Allah an yakshif li an basari qala wa ad'uka qala ya Rasulullah kad shaqqa alayya zahabu basari faqala fantalaka fatawadda thumma salli rak'atayn thumma qul Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang sahabat datang mengadu pada Nabi tentang keadaannya yang buta, dia tak boleh melihat. Maka dia mengadu pada Nabi, wahai Nabi, susahnya tak boleh melihat macam ni. Ya, wahai Nabi, doakanlah supaya mata saya celik semula. Tu ni. Ya, maka Nabi SAW telah pun menyuruhnya untuk mengambil wuduk dan menyebut perkataan ini ketika berdoa, iaitu bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi i'tiqad ahli sunnah, keharusan untuk kita bertawassul dengan Nabi SAW semasa dan juga selepas kematian baginda sallallahu alaihi wasallam. Siti Salihah boleh bertawassul dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kerana dalam riwayat ini Nabi menyuruhnya untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita menyebut, ada link tak Ustaz? Ya, senang je, pergi Telegram sahabat Ustaz Hazan Kamilan Haimi. Tolong masukkan, sahabat saya tolong masukkan kat sini. Ya, Nutani. Ya, Ustaz Kamil saya CMS barakallahu fikum. Siapa yang rajin tolong masukkan link ni supaya senang nak masuk. Yang lain yang belum masuk untuk belajar doa-doa yang kita belajar kat sini. Jadi kalau ada hajat yang besar, kita boleh tawassul dengan Rasulullah SAW seperti i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Allahumma inni as'aluka wa tawassalu ilaika bi nabiyyika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku tawassul kepada Nabi Muhammad SAW untuk mohon supaya hajatku dipenuhi. Dalam kes itu sahabat yang dimaksudkan telah yang mulia Said Zain Al-Kahf barakallahu fikum. Ya, maka boleh Yasmin boleh bertawassul dengan nama Nabi kita SAW untuk hajat-hajat kita agar dimakbulkan oleh Allah SWT. Baik, lagi wa minha at-tawassul bis salihin wa yadullahu ma sabata fi sahih anna sahabata istasqu bis Abbas ammi Rasulillah SAW. Wa qala Umar, Allahumma inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Ya, lagi kita boleh bertawassul juga dengan orang-orang soleh. Dalam berdoa, terapi supaya doa kita dimakbulkan. Wahidah Abu Bakar, seperti disebut oleh Syekh Muhammad Siddiq Hasan Khan At-Tabrizi Al-Kanuji Al-Bukhari, ini ulama yang terkemuka dalam kitabnya Nuzul Abrar. Harus untuk kita bertawassul dengan orang-orang salih di kalangan kita. Kerana pada zaman Umar Khattab radhiyallahu anhu, ketika hujan tak turun, maka Sayyidina Umar Amirul Mukminin ini, khalifah yang mulia ini, yang terkemuka ini, Al-Khalifatul Rashid ini, telah bertawassul dengan pakcik Nabi bernama Al-Abbas. Wahai Tuhan, ya Allah, kami bertawassul dengan pakcik Nabi kami, iaitu Al-Abbas, supaya Engkau turunkan hujan untuk kami. Al-Abbas adalah seorang sahabat yang sangat salih. Ya, jadi keharusan untuk at-tawassul bis salihin dalam doa kita. Baik. Minha sahib kitab Ad-Din Al-Khalis wal-Allama Asy-Syaukani fi Ad-Durr An-Nadid fi ikhlas at-tauhid wa hasiluha jawaz at-tawassul bihim ala ma warada min al-ayat wal qasi ala ma fi riwayat wala yuqas alaihi wala yuzad alaihi syai'un wala nashukku anna man la yatawassul ikhlasan lillah laisa alaihi ithmun wala wizrun wa man tawassala fama asaa bal jaa bima huwa jaiz fil jumlah. Ada khilaf para ulama kat sini, kata al-Imam Muhammad Siddiq Hasan Khan Al-Kanuji, bahawa kalangan mereka melarang tawassul dengan orang yang telah meninggal dunia yang salih. Tetapi sebahagian daripada mereka kata, Syekh
Sayyidi Hasan Khatamizi harus untuk tawasul dengan orang-orang salih ini. Mudah-mudahan kedudukan mereka itu menyebabkan Allah SWT memakbulkan hajat yang kita kehendaki, yang kita minta. Barakallahu fikum. Terima kasih semua yang hadir dalam kuliah malam ni, yang share dengan teman-teman. Moga sambil berehat tu adalah manfaat kita duduk-duduk ni. Lagi apa lagi? Wa minha khafdu sauti bainal makhafati wal jahri. Kaza fil azkar al hadith irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una abkama wala ghaiba. Asam ya. Jadi ketika berdoa ni jangan meninggi-ninggikan suara melampau-lampau. Kalau kita bangun tahajud tu bunyi kuat-kuat, buka mikrofon pula satu kampung bangun. Janganlah macam tu. Kita waktu mustajab doa ni mohon di antara suara untuk rabbakum tadarruan wa khifatan wa dunal jahri min qawli bil ghudwi wal asal. Minta kepada Allah Taala ni antara kuat dan juga perlahan yang kita dapat dengar cukup. Tak payahlah nyaring sangat sampai mengganggu orang-orang lain. Ya Muhammad Nizam, ahlan wa sahlan barakallahu fikum. Jadi berdoa ni ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda irba'u ala anfusikum. Hendaklah kamu berdoa kepada Allah, Allah itu hadir di mana sahaja dalam permintaan kamu. Apa yang kamu minta didengar, tak perlulah kamu menjerit-jerit, memanggil-manggil dengan suara yang nyaring seperti itu sehingga mengganggu orang-orang lain. Baik. Wa minha al-i'tiraf bi dhunub liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ali inda Muslim, zalamtu nafsi wa ataraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an. Kita berdoa ni jangan lupa untuk menyatakan kepada Allah kekesalan kita atau dosa-dosa yang kita perbuat, mengaku atas dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah. Jangan cerita dengan manusia lah. Ya, Farizah cerita manusia, cerita manusia dia jadi al-jahru bil qaul pula. La yuhibbullahu al-jahra bil qauli min la yuhibbullahu al-jahra min al-qauli bisu'i illa man zulim. Ya. Jadi tidak bolehlah kita dalam kehidupan ni pergi menceritakan dosa-dosa yang kita lakukan. Iyakum wal mujahara, kata Nabi SAW. Itu kita menceritakan dosa-dosa kita pada orang. Tak boleh macam tu. Kita menceritakan dosa-dosa kita kepada Allah, minta diampunkan. Ya, kita melakukan dosa-dosa ni kadang-kadang kerana mengikut hawa nafsu. Tak boleh kontrol keimanan kita, tak boleh mampu mengawal diri kita. Terima kasih Syahrul Nizam, barakallahu fikum. Wan Siti Afifah. Dah share dengan teman-teman tak? Ya, Fika Mirsya Mira, barakallahu fikum, Kamaria Salih. Jadi ketika berdoa ni mengaku terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, ada seorang tahu pada zaman sebelum Nabi SAW, ceritanya sangat masyhur. Namanya Abdullah bin Jud'an. Alhamdulillah Saifuddin, barakallahu fikum. Lama tak nampak Jadi Abdullah bin Jud'an ni dikabarkan Su Tuan Li merupakan seorang dermawan yang terkemuka di hidup sebelum Islam. Banyak dermanya. Dikatakan dia jumpa harta tu dalam perjalanan kat gunung-gunung, macam cerita Piramli pula jumpa harta dalam gua. Maka bertukarlah dia daripada penyamun jadi orang kaya. Ibn Jud'an ini kaya ila saleh, kaya. Orang nak kahwin, dikahwinkan, dibagi wang. Orang kematian suami, dibantunya ibu tunggal itu dengan anak-anaknya sekali tanpa minta apa-apa balasan pun. Orang kalau rumahnya rosak, kena puting beliung ke angin ke, maka digantikan rumah baru. Banyaklah jasa Ibn Jud'an ini. Maka pernah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimanakah kedudukan Ibn Jud'an sebelum Islam? Banyak kebaikannya, Muhammad Fairuz Maka jawapan Nabi, dia tidak mendapat ampunan daripada Allah dan tempatnya neraka. Kerana dia tak pernah pun berkata sehari dalam hidupnya, ya, wahai Tuhan, ampunkan dosa aku. Ya, pada hari berlakunya perhitungan amal sebagai contoh. Tak pernah terlintas dalam hatinya bahawa dia pernah melakukan dosa dulu sebelum dia jadi kaya. Itu sebab kita dah hidup ni tuan-tuan, apa jua benda yang kita lakukan mesti ada rasa kebersalahan dalam diri. Contoh, dia tahu kan hadis mengatakan bahawa antara manusia yang paling banyak seksanya dalam kubur adalah nombor satu kerana tidak istinja dengan betul. Yang kedua, banyak menyampaikan benda yang tak sepatutnya. Jadi mengadu domba akhirnya. Iyakum wan namimah. Kana yamsi bin nas bin namimah. Hafiz Ghafar, dua perkara antara penyebab dosa, penyebab orang itu diseksa dalam kubur. Pertama adalah tidak istinja dengan betul daripada kencingnya, Rosanuddin. Dan yang kedua kerana suka mengadu domba. Jaga-jaga tahu. Baik.
kita bila istinja sebagai contohnya mesti rasa dalam diri kita, ya Allah ya Tuhan, takutnya aku kalau istinja aku ni tidak sah kena pada baju pakaian aku tak perasan najis pakaian ini. Ajar anak-anak kita untuk tahu adab-adab buang air kecil, buang air besar. Wahidah Buaka. Dan latih mereka untuk ingatkan selalu bahawa banyak orang kena seksa dalam kuburnya sebelum akhirat kerana sembahyangnya tak diterima kerana istinjanya tak betul, tak sah. Maka kita setiap kali melakukan amalan kena ada perasaan baina ar-raja wal khauf. Rasa takut, rasa mengharap dalam masa yang sama. Ini dia. Ya, Faisal Hussein, Hussein. Jadi, iktiraf dengan dosa ini adalah salah satu kunci kemakbulan doa sebenarnya. Ya, Air Jasmi, salah satu kemakbulan doa adalah dengan sebab kita iktiraf, kita mengaku dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Apa lagi? Wa minha alla yakhussu ad-da'i nafsahu in kana imaman li hadisin la ya'umu rajulun qauman fa yakhussu nafsahu bid-du'a dunahum fa in fa'ala faqad khanahum, akhrajahu Tirmizi wa hasanahu wa akhrajahu aidha ghairuhu. Jangan kita dalam berdoa ni khas untuk diri kita je jadi imam. Baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Betul lah doa tu, tapi untuk diri kita je, orang belakang mengaminkan. Ini tak sepatutnya berlaku. Belajarlah bahasa Arab. Naqiyah Ahmad. Alhamdulillah kami kat Telaga Biru ada satu program belajar bahasa Arab online ni tau. Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah antara anak murid yang paling istiqamah. Tahniah ya. Datuk di MFK kita dah boleh cakap Arab sekarang masa 3 bulan. Sekarang hantar teks pada saya semua dalam bahasa Arab. Belajarlah tuan. Prof Muaya pun belajar juga tau. Ya, jom belajar dalam bahasa Arab bersama kami. Barulah kita tahu macam mana nak tukar doa itu daripada mufrad kepada jama'. Ada orang yang baca doa Quran jadi imam baca untuk dirinya. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Yang mulia Syarifah Munirah. Fadilah Cik Din, ahlan wa sahlan, apa khabar bubuh kita? Barakallahu fikum. Jadi rugi belajar bahasa Arab. Ini dipanggil siapa yang dalam hadis mengatakan siapa yang berdoa orang mengaminkan tapi doa itu khusus untuk dirinya saja, dia tak tukar untuk jama', maka dia telah mengkhianati mereka. Allahu Akbar. Jadi kalau kita tak Wahidah Waka boleh belajar tengok dekat, pergi je kat www.tagabiru.com.my, tengok kat situ register belajar bahasa Arab online. Jadi belajar bahasa Arab. Ramai orang belajar dah boleh cakap Arab masa 3 bulan dah boleh faham Quran tau. Dia cakap bahasa Arab broken tapi orang faham lah, boleh cakap lah dengan Arab. Jatuh kat Dubai ke kat Qatar ke tak ada masalah cakap Arab dengan orang Arab. Da'i Nizam, barakallahu fikum. Hadir, terima kasih Jadi alla yakhussu ad-da'i nafsahu. Jangan khususkan doa itu untuk dirinya saja. Kita jadi suami, ada isteri, ada anak-anak, jadi ayah, ada anak-anak. Jangan doa untuk diri kita saja. Doa untuk semua. Kalau tak boleh baca bahasa Arab, tak pasti macam mana tukar gendernya, tukar resuk grammarnya, maka bacalah bahasa Melayu saja cukup. Tapi kan kunut tak boleh bahasa Melayu kan. Mana boleh cakap bahasa Melayu dalam sembahyang. Dan kunut kita baca Allahumma hdini. Salah tu, padahal belakang kita ada jemaah. Jadi Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Tukarkan dhamir itu kepada nahnu, kepada dhamir jemaah kan, bintu Abbas. Jom belajar bahasa Arab dekat Telaga Biru. Kaedah kami telah dipakai lebih daripada 160 negara, telah melahirkan jutaan orang boleh faham Quran, boleh cakap bahasa Arab dengan baik. Datuk Dr. Fadilah Kamsah, seorang daripada student yang terbaru yang kami lahirkan. Sekarang jumpa Datuk Fadilah Kamsah boleh cakap bahasa Arab dengan beliau, hafizahullah, guru kita semua. Baik, Idham Mahmud, barakallahu fikum. Lagi apa? Wa minha alla yas'al an yas'al bi'azmin wa raghbatin wa jiddin wa ijtihad. Lima akhraj al-Bukhari wa ghayruhu min hadith Abi Hurairah yarfa'uhu idza da'a ahadukum fala yaqul Allahumma ighfir li in syi'ta, irhamni in syi'ta, warzuqni in syi'ta. Jadi dalam hadis mengatakan bahawa ketika kita berdoa ini hendaklah dengan keazaman dan tekad yang telah kita bulatkan, kita meyakini yang kita pohon itu adalah Allah SWT yang Maha Agung. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Muhammad Jamaluddin. Ahlan wa sahlan bikum. Bahawa kita dalam berdoa ini meyakini yang Ustaz Nurdin barakallahu fikum, Wan Nur Hasidah, bahawa yang kita pohon itu adalah Allah yang Maha Kaya, yang urusannya terletak antara kaf dan juga nun, iaitu kun fayakun. Jangan kita bercakap dengan Allah, ya Allah, kalau kau lihat apa aku minta ni bagus untuk aku, kau berilah. Kalau tak payahlah. Tak boleh cakap macam tu, tuan-tuan. Nuria Ayub. Jadi, lihat
Dalam berdoa ni kita membulatkan tekad, meyakini bahawa yang memberi yang kita minta itu maha kaya, maha berkuasa, mampu memberikan pada kita, cuma cepat atau lambat dengan hikmah, dengan kebijaksanaan yang ada pada ilmu dia yang kita tidak tahu. Macam contoh yang dikemukakan, kalau anak kita dapat keputusan cemerlang dalam periksaan, maka dia pun minta kepada kita superbike 3000cc, ada ke motor 3000cc, mana ada kan 1500cc. Kita pun oleh kerana sayang sangat dengan dia, belilah motor tu. Bahaya tuan-tuan, belum lagi umur dia untuk menaiki motosikal yang begitu powerful. Setiap bulan bahaya untuk dia, tak boleh. Terima kasih Zanulis ya, Arabic for All Malaysia. Ada kalanya benda yang kita minta itu tidak dimakbulkan oleh Allah pada waktu itu kerana ketidaklayakan kita dan ketidaksediaan kita untuk mendapat anugerah itu, maka ditangguhkan pada waktu yang lain. Safwan Ibrahim, barakallahu fikum. Terima kasih dah masukkan link ya, Al-Wahab Al-Amin Majid. Alhamdulillah semua hadir. Ramai nama-nama baru malam ni. Moga kita yang syurkan ni dapat pahala yang besar kerana mengajak mereka untuk mendengar satu ilmu daripada apa yang dibukukan oleh para ulama tentang amalan Nabi kita dalam terapi diri untuk menjadi orang lebih baik. Dari doa kita dimakbulkan. Ya. Macam mana nak join Kelabas Arab dengan Telaga Biru? Boleh nanti tengok link kat atas tu. Safwan Ibrahim dah masukkan tadi. Ya. Alhamdulillah Puan Haja Ik. Terima kasih semua ya. Jadi antara lagi yang kita berdoa kepada Allah, wa minha ihdarul qalb wa tahsinur raja lima akhraja Ahmad bi isnad hasan an Abdullah bin Umar anna Rasulullah qala al-qulub awiyatun wa ba'daha aw'a min ba'd fa idza sa'altumullaha azza wa jalla ayuhan nas fas'aluhu wa antum muqinuna bil ijabah. Jadi bila kita mohon kepada Allah ni, hadirkan hati. Ingat dia ada beberapa perkara yang kalau kita buat ni memang akan dicampak ke muka kita di akhirat nanti kerana tidak berkesannya perkara tersebut. Nombor satu, semayang, hati pergi tempat lain. Nombor dua, berzikir, hati tak ada kat situ. Nombor tiga, berdoa tapi tak faham apa yang didoakan. Ini semayang baik, zikir baik, doa baik, ini semua akan dilemparkan ke muka orang itu ibarat dilemparkan kain buruk nanti di akhirat. Engkau doa tapi engkau tak faham nak buat apa. Imam Nawawi menyatakan lepas semayang kita beristighfar. Astagfirullah. Kenapa lepas semayang kita istighfar sedangkan semayang itu adalah ibadah? Istighfar terhadap dosa-dosa, bukan? Jawapannya kata Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhazzab, ya, Nu'azurah Muhammad Kamil. Kita beristighfar lepas sembahyang itu tujuannya untuk meminta kepada Allah keampunan andai ada sebarang penyimpangan dan juga kelupaan, kelalaian ketika kita menunaikan salat itu. Teringat perkara-perkara luar salat, tidak khusyuk. Jadi kita istighfar lepas sembahyang itu tujuannya untuk minta ampun kepada Allah supaya jangan ditolak sembahyang kita kerana kekurangan-kekurangannya. Nur Samsudin Rosnan Rosli. Pernah dalam kitab Tazkirah oleh Imam Qurtubi mengatakan bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu wajah melihat seorang beristighfar lepas sembahyang tapi kelihatan dia sedang lalai dan tidak memberikan penumpuan. Saya dipanggil dia, "Mesti kau istighfar lepas sembahyang. Istighfaruka ba'da salati yahtaju ila istighfar." Istighfar yang kau lakukan tadi aku tengok terburu-buru dan lalai itu, istighfar engkau minta ampun terhadap kekurangan dalam salat yang kau lakukan, sepatutnya begitu. Istighfar lepas sembahyang kau itu perlu kepada istighfar yang lain. Tengok tu, bahaya tak? Bila kita minta dalam keadaan lalai, tak faham apa, pergi hafal doa panjang-panjang, tak faham nak buat apa, baik belajar bahasa Arab dulu. Nuhati barakallahu fikum. Jadi ketika semayang, ketika berzikir, berdoa, hati mesti ada sekali. Nulia Ayub. Ya, ini antara terapi diri yang penting untuk memastikan doa kita dimakbulkan oleh Allah SWT. Lagi, takrir ad-du'a wal ilhah fihi. Wa wajhu ma sabata min hadisi Aisyah annahu qala sallallahu alaihi wasallam sajada fada'a wa da'a. ولما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب الملحين في الدعاء أخرجه ابن عدي في الكامل والبيهقي في شعب الإيمان. Jadi dalam berdoa juga kita kena ilhah. Ilhah ni bahasa Arab merujuk kepada kerap, menyebut banyak kali. Tahu tak lalat? Lalat kan, lalat terbang pergi kat kita. Kita pun tepis, dia terbang datang lagi. Tepis, dia terbang datang lagi. Sifat lalat adalah ilhah. Ilhah maknanya tak penat dia, datang dan terus datang. Maka begitu juga dalam berdoa, ya, menghormati doa, sebut banyak-banyak kali.
Nabi SAW suka berdoa kadang-kadang sampai 3 kali diungkapkan. Allahumma firli, Allahumma firli, Allahumma firli, menyebut banyak kali. Kemal, Wahidah Abu Bakar, tajuk kita terapi diri dengan doa cara Nabi. Ya. Kita dapat lihat antara keutamaan berdoa ini, rupa-rupanya ada banyak kaedah yang perlu kita lakukan yang belum kita buat. Itu pasal doa kita tidak dimakbulkan rupanya. Baik tuan, sebelum akhir kuliah malam ni saya nak tunjuk kepada tuan-tuan buku yang saya sebut tuan-tuan dah pun terbit tau. Alhamdulillah. Alamak, terbalik pula gambarnya. Macam mana nak buat ni bagi tak terbalik tuan? Cuba tuan tunggu jap. Ya. Saya cuba buat supaya tak terbalik. Mana ni? Sini. Sini kemudian okey. Nampak. Ni Sirah Nabi Kekasihku Muhammad SAW. Baru nak buka ni. Tengok tuan. Ya. Alhamdulillah. Baru sampai dia kilang buku ni. Ini adalah Sirah Kekasihku Muhammad SAW. Ya, buku baru yang merupakan kumpulan perkissahan Nabi yang saya hasilkan bersama dengan sahabat baik saya, Ustaz Muhammad Wahid. Nampak ni? Ni gambar kami berdua. Nampak tuan Okey, alhamdulillah. Kelebihan buku ni tuan-tuan, ada peta. Saya tak menafikan ada banyak buku sirah yang dikarang dalam masyarakat pada ini. Tapi kelebihan yang cuba saya sampaikan, penceritaannya mudah difaham, kronologinya ikut kaedah Imam Ibn Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, dan ada QR code tau. Tuan-tuan scan ni, tuan-tuan boleh dengar kuliah saya sampaikan ringkas-ringkas tentang topik-topik itu, istinbat, ibar, izah yang ada kat situ. Lihat ni. Ya. Turutan penceritaannya, gambar-gambar yang pada ini kita semua suka tengok anime kan. Apa nama dia panggil? Kartun-kartun kan. Ya. Jadi pada ini alhamdulillah kami telah pun menjelmakannya dalam bentuk lukisan untuk memudahkan orang faham tentang situasi berlaku pada zaman Nabi SAW. Ya, ada petanya, diagramnya, dan peristiwa-peristiwanya kami buat secara penceritaan mudah faham, mudah amal. Tuan-tuan tahu tak, cinta Nabi ni wajib tahu. Ketika kaum Kristian datang dari Najran mengatakan kepada Nabi mereka tak perlu pada Nabi, mereka memadai dengan apa yang ada dalam kitab Taurat dan juga Injil, maka Allah menurunkan ayat pada surah Ali Imran untuk berdebat dengan mereka sampai kepada ayat mubahalah. Antara lain iaitu Nabi SAW membacakan kepada mereka, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu cintakan Allah, kamu kena ikut aku, ikut Rasulullah SAW. Ambil peluang tuan-tuan, jadikan dia satu renungan, bimbingan sebelum kita tidur setiap malam bersama dengan anak isteri kita. Inilah buku bertajuk Ensiklopedia Sirah Kasihku. Tuan ni, jadi pendekatan saya pilih ini adalah mudah untuk baca, mudah untuk amal, dan ada panduan petua-petua yang dikemukakan, ada peta yang ditunjukkan, gambar-gambar yang bantu kita untuk faham kronologi peristiwa-peristiwanya, susunan, diagram, gambar-gambar yang terbaru yang dikumpulkan. Ini fotografer khusus kami bawa datang dari Malaysia pergi ke negara Arab Saudi untuk ambil gambar-gambar ni. Ada gambar daripada Turki, ada gambar daripada Saudi, Museum Nabi SAW dan sebagainya. Dapatkan buku ni tuan-tuan, bawah ini terbit. Dapatkan daripada www.takbiru.com.my. Kalau tuan-tuan nak jadi dropshipper pun, nak tolong kempenkan, tuan-tuan dapat anugerah yang besar insya-Allah. Dapat pahala dan dapat dunia insya-Allah, dapat duit insya-Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Mas Najwa, ya. Ini adalah edisi yang terbaru, baru keluar hari ni. Baru sampai dia kilang. Saya buka plastik ni tadi, tuan-tuan nampak kan? Ya. Dapatkan buku ni alhamdulillah. Mudah-mudahan tuan-tuan dibaca bersama keluarga, kalau tak bersama dengan saya pun kan. Tak menafikan bahawa banyak buku sirah dalam kehidupan kita ini ditulis, tapi yang saya buat pada kali ini tuan-tuan adalah curahan idea, pembentangan dan juga cara mudah untuk faham dari sudut fiqhnya, fiqh sirahnya. Penting tahu baca sirah, sebab sirah Nabi ni adalah tafsiran kepada Quran sebenarnya. Baik tuan, terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan kuliah pada malam ni. InsyaAllah nanti kita sambung lagi tentang terapi cara Nabi mengubati diri. Sebenarnya kita mampu melakukannya, menjadi orang lebih baik, dan supaya doa kita dimakbulkan. Abdul Kifli, Jabidah Jalal, ala wassalam semua. Saya jemput tuan-tuan. Ya, marilah tuan-tuan jadi dropshipper bersama-sama kami di Telaga Biru. Mudah-mudahan buku ni dapat pergi jauh dan bukan sahaja dia sampai kepada masyarakat, mereka dapat amalkan, mereka kenal Nabi, mereka cinta Nabi. Itulah buktinya mereka nak syafaat Nabi SAW.
Kalau berselawat saja tapi tak kenal Nabi, alangkah ruginya. Ya, ini orang tahu tentang bagaimana usaha Qatar yang begitu konsisten untuk menarik umat manusia kepada Islam. Jadi tuan-tuan, macam mana kita nak berdakwah kalau kita tak faham Nabi kita sendiri SAW? Boleh, saya Samsudin, barakallahu fikum. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan, atas sharing tuan-tuan, atas hadiah tuan-tuan untuk saya star pada malam ni. Moga kita dapat jumpa lagi pada waktu lain. InsyaAllah ya, tunggu saya setiap malam pukul 9 malam. Pukul 9 kita akan ada kuliah macam ni. Tafsir baik, hadis baik, tasawuf baik, insyaAllah. Saya akan beritahu tuan-tuan masa ke semasa. Terima kasih ya. Puan kami saya CMS Mas Diana. Setakat ini saja dulu. Nulia Ayub, maaf yang tak sempat nak sebut nama mereka yang hadir bersama dengan kuliah kita pada hari ini, manjang-manjang menyebar luaskannya kepada orang lain. Moga dapat pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Ya, dengan apa yang kita lakukan itu, Nabi menyatakan la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Kalau manusia dapat hidayah dengan apa yang kau usahakan wahai saudara, ia lebih baik pada dunia sisi kandungnya. Sebutlah mana-mana orang punya pendapatan besar bilion-bilion, tapi di sisi Allah tak lebih daripada selai kepak nyamuk. Kurang daripada nilai kepak nyamuk selai. Baru kita mengerti perkara ni di akhirat kelak dengan kebaikan-kebaikan yang kita buat, mungkin pada video yang kita share pada tuan-tuan yang lain. Terima kasih. Bagi tuan-tuan yang nak pergi menunaikan umrah bersama dengan saya, tinggal 2 saja kosong pada 27 bulan 12 ni. 2 saja kosong. Bagi siapa yang ada kesempatan nak pergi, segera mendaftar. Setakat ini saja dulu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa ridina wa ridana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqallahu minkum. Terima kasih tuan. Menghormati kenang aku dan doamu. Terima kasih. Jumpa lagi malam esok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Yang mulia Raja Ruzlin, terima kasih semua. Rusna, terima kasih. Nur Jihan, terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.